Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama pada petang ini sebelum kita iftar, untuk kita mengambil pengajaran dan renungan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberi panjangkan usia untuk bertemu dengan 10 malam yang akhir. Macam itulah Ramadan ni, Tuhan kata ayyaman ma'dudat, jumlah hari yang boleh dihitung. Kan? Bilangan hari puasa tu Tuhan kata ayyaman ma'dudat, hari-hari yang dihitung, boleh dikira dengan jari. Dia bukannya lama, sat saja. Kan? Jadi pejam celik orang kata dah sampai malam ke-20. Jadi macam itulah. Dan kita pun tak tahu bila pula kita nak jumpa Ramadan itu. Mungkin dah tak jumpa. Kan? Jadi apa saja yang berbaki, kita kena, orang kata apa, jaga sebaik yang mungkin lah. Dan 10 malam yang akhir ini adalah malam, macam kita sebut, adalah malam di mana Allah bagi lagi bonus tambahan. Kan? Kalau kita kata puasa Ramadan tu kira gaji pokok, tarawih tu dah kira 6. Kan? Akhir Ramadan ni, berhujung Ramadan, malam 10 akhir Ramadan, kita ada Lailatul Qadr. Lailatul Qadr itu ialah, kita kata, anugerah pekerja cemerlang. Kan? Bukan semua orang boleh dapat. Kan? Semua orang boleh sembahyang tarawih ramai. Semua orang Islam boleh puasa. Kan? Walaupun ada segelintir yang tak boleh puasa juga. Kan? Boleh sedekah ramai juga. Kan? Kat Malaysia ni alhamdulillah, walaupun ekonomi tak bagus, tapi sedekah tetap berjalan. Maknanya semua ada wawasan akhirat. Kan, dalam minda. Jadi pada 10 malam yang akhir ini, malam yang paling dinanti-nanti ialah malam Al-Qadar, Lailatul Qadr, yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan satu surah khas berkenaan dengannya, di mana Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dan surah ini datang lepas daripada surah Iqra dari segi susunan mushaf. Ada sebagian ulama tafsir kata, Tuhan sebut Inna anzalnahu, kami turunkan ia. Ia tu balik kepada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebab ini surah yang ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW. Jadi Tuhan beritahu, kata kami turunkan ia, ini Quran, pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadr. Kenapa disebut Lailatul Qadr? Di antaranya ialah kerana datang dalam riwayat, pada malam tersebutlah Allah Subhanahu wa taala menetapkan at-taqdirus sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan akan diperincikan. Sebab peringkat penulisan takdir ni, dia ada beberapa peringkat. Pertama sekali, takdir ditulis keseluruhannya, daripada awal kejadian makhluk sampailah hari kiamat, semuanya ditulis dalam Al-Lawhul Mahfuz. 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian kita ada takdir yang berbentuk umri. Setiap orang insan, bila Tuhan cipta dia dalam perut mak dia, akan dihantar malaikat untuk diperincikan daripada Lauhul Mahfuz tadi. Malaikat tu akan salin tentang umurnya, berapa lama dia hidup, kan? Dari segi rezekinya, dari segi ajalnya, dari segi amalannya, baik atau buruk. Itu takdir hidup seorang manusia, diperincikan, ditulis pula satu rekod baru, dibuka setiap kali ada kejadian manusia yang baru dalam perut mak.
Kemudian kita ada takdirus sanawi, takdir tahunan. Diperincikan daripada Lauhul Mahfuz tu, malaikat salin pula tulis apa yang akan jadi pada tahun berikutnya. Dari segi hidup mati, jumlah hujan, berapa lama kemarau, berapa orang pergi haji, berapa orang pergi umrah dalam tahun tu, semua akan diperincikan. Ya, semua kejadian alam itu semuanya disalin daripada Al-Lauh Al-Mahfuz. Sebab itulah dia adalah malam Al-Qadr, Lailatul Qadr. Dan Al-Qadr juga maksud kedudukan yang mulia, yang baik. Kan kita kata kadar, mempunyai kadar, mempunyai kedudukan. Jadi dia adalah malam yang sangat mulia, sehingga Allah Ta'ala kata inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun, lebih baik, bukan menyamai, lebih baik. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya beribadat pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, kebijaksanaan Allah Ta'ala, dia tidak dedahkan spesifiknya malam bila, pukul berapa, Tuhan tak. Tuhan kata salamun hiya hatta matla'il fajr, tapi dia berterusan sampai fajar, sampai terbit fajar. Tapi malam keberapa daripada Ramadan diberitahu pada awalnya kepada Nabi SAW, kemudian Tuhan angkat balik. Dan hikmahnya besar, supaya kita berusaha mencari. Sebab itulah datang dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Muttafaqun alaih. Taharraw, carilah. Kena cari, kena dapatkan. Nabi suruh kita jaga. Taharra ni maknanya kita kena perhati, awasi bila dia nak main. Tu maksud taharra. Kan dia tak boleh lepas macam tu saja. Kan? Tak boleh lah, tak apalah malam ni lah, malam esok lah. Tak, dia kena perhati semua malam. Nabi kata taharraw lailatul qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan, pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kemudian Nabi spesifikkan lagi. Nabi kata taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. Cari lagi, perhati lebih dalam lagi. Tadi dah perhati 10 yang malam yang akhir, tapi lebih jaga lagi, kena jaga lebih lagi pada malam-malam yang ganjil, yang bilangannya ganjil. Sebab itu Tuhan kata wasyaf'i wal watr, yang ganjil, yang genap dan yang ganjil. Jadi kita kena jaga, kena cari, especially malam-malam yang ganjil, malam ke-21, malam 23, 25, 27, 29. Ya, itu pun ulama bahas. Ulama kata kalau Ramadan 30 hari, ialah memanglah malam ganjil dia malam 21, 23. Tapi kalau Ramadan 29, adakah malam ganjil dia masih lagi 21? Tak juga. Jadi dia akan berubah, malam ganjil dia 20. Kan? Jadi kot mana pun kena start malam ni juga. Kan? Kita bukan nak tahu. Kan? Dulu orang kata tak apa, raya ni kalender. Kan? Kita duk habaq dah, dia pun tak percaya. Dia kata dah, tak mestinya kalender raya ni. Kan? Dia kata dah, kerajaan ni dia ikut kalender dah tetap dah. Sekali Tuhan bagi rasa dah sekali. Kan? Dia memang kalender tu anggaran. Kan? Kita dah habaq dia calculation ni ialah to predict, bukan to confirm. Confirm tu tengok anak bulan lah.
Kan? Kalau nampak takkan nak kira kata kami kira tak nampak. Tu nampak tu. Tak boleh lah. Dah bulan tu memang nampak. Apa macam mana? Kan? Dan calculation yang tahu nampak tu pun dia memang 50-50. Kan? Ada memang dia kata ada kemungkinan. Kemungkinan tak nampak tu tipis sangat. Kalau digenapkan memang nampak pun naknya. Tapi itulah. Jadi kita kena kok mana pun kena berjaga-jaga. Kita tak tahu. Sebab anak bulan ni banyak faktor. Bukan sahaja dari segi saintifiknya bulan tu ada dekat sini. Ada. Sebab yang diambil kira ialah bukan keberadaan anak bulan. Yang diambil kira ialah keternampakan anak bulan. Faham tak? Kata ulama kata apa beza waktu solat dengan bulan Ramadan, bulan puasa dan raya, bulan-bulan. Waktu solat Tuhan kata aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Waktu solat yang diambil kira pergerakan matahari kisah. So dia tak boleh kata waktu zuhur kan, dia kata ni macam mendung ya, tak nampak pun matahari dia geliat. Tak ada sembahyang. Tak boleh. Waktu masuk walaupun hang tak nampak matahari, walaupun gerhana. Kalau waktu tu memang waktu gelincir matahari, masuklah zuhur. Kan? Pasal yang dia ambil kira untuk waktu solat ialah pergerakan matahari tu sendiri. Tapi waktu masuknya bulan, yang dia ambil kira bukan kedudukan bulan, tetapi kenampakan anak bulan. Kalau nampak, walaupun bulan tu ada, tapi lindung di awan. Kan? Lindung di cuaca. Jadi bila buat calculation, dia akan adalah dia punya tu tak mungkin nampak. Kan? Jadi tak kira nampak lah. Kan? Pasal tak nampak anak bulan. Walaupun dari segi calculation dia kata memang anak bulan tu ada dekat situ apa semua, memang bulan dah terbit apa semua. Tak kira. Kan? Itu dia panggil al-furuq al-fiqhiyah, perbezaan hukum fiqh. Yang kadang-kadang orang nampak sama tapi dia ada perbezaan. Ya. Yang ulama tulis kitab khas kenaan masalah-masalah macam ni. Dan malam al-qadar ini memanglah tidak ada satu pandangan yang mu'tamad. Semua ulama berbeza-beza pandangan dari segi apakah malam disebut sebagai arja lailah, malam yang paling diharapkan berlakunya paling diharapkan berlakunya Lailatul Qadar. Jadi ada ulama kata paling diharapkan itu ialah pada malam 27. Ini kebanyakan. Banyak juga ulama yang berpandangan begitu. Dan Imam Syafi'i ada juga dia pandangan malam 21 dengan 23. Malam 23 juga malam yang kuat. Pasal ada seorang sahabat Nabi, dia ni duduk di jaga gembala kambing. Dia tanya, ya Rasulullah, aku bukan boleh turun di tiap malam main Masjid Nabawi nak iktikaf. Hang point satu malam untuk aku main, yang aku akan tinggal kambing-kambing tu aku main. Aku tak boleh 10 malam tu memang aku tak boleh. Kalau nak suruh 10 tu tak boleh. Nak suruh 7 malam tu pun tak boleh. Nabi suruh dia main malam 23. Kan? Kata malam 23 dia panggil Al-Lailah Al-Juhaniyah. Kan? Malam Juhani. Maksudnya lelaki tu daripada Juhainah. Nama dia Al-Juhani. Nabi suruh turun malam 23. Kan? Dan ada riwayat kan, yang Nabi kata ditunjukkan pada Nabi SAW Qadar. Lepas tu malam tu Nabi sujud pada lumpur. Itu sahabat kata malam tu malam 21. Pun ada juga ada Imam Syafi'i dia tekan pada malam 21 dengan 23. Dan kebanyakan sahabat pegang pada 27. Tapi tidak ada satu qaul yang mu'tamad yang mengatakan ini saja malam yang Lailatul Qadar berlaku. Maka kita tak boleh 27 dah lah kan, 23 dah lah, 21 dah lah, tak kan. Jadi kalau kita ada mindset hanya kita nak kejar malam-malam tertentu sahaja, dia akan sukar lah. Dan tak boleh juga malam ni baru nak start main tarawih.
Kan dia kata tak apalah, kan Ramadan ni 30 hari. Hak ujung tu baru ada Lailatul Qadar, dia kata. Jadi daripada satu malam pertama sampai malam 19 malam ni dia shopping raya. 19 malam shopping raya. Bayangkan. Kan? Lepas tu malam 20 baru nak main. Tetap itu dah. Kan? Dia main pula tarawih, main tarawih dekat Yayasan Taklim pula. Kan? Ataupun tiba-tiba dia pergi Baitul Rahmah pula. Memang jam lah. Terkunci lutut kan. Kan? Memang tak boleh pergi lah. Kan? Pasal dia tak biasa. Tak biasa. Kan? Dia kena start daripada awal. Dah lah dia memang luar Ramadan memang tak kenal dah tahajud. Kan? Dia tahajud tu tak dengar. Dia kenal tarawih ya. Orang sebut dia sembahyang tahajud. Tahajud tu apa? Terkejut dia tak tahu lah. Terkejut tidur dia kata. Yang tahajud tak tahu. Tak kenal tahajud pun. Main Ramadan bangunlah nak tahu tarawih. Kan? Tiba-tiba nak tunggu hujung. Tak jadi. Kan? Dia apa ibadat pun kita kena jaga dia punya muqaddimah dengan penutup. Kan? Sebab tu ulama kata orang yang jaga ibadat sunat maka dia confirm akan jaga yang wajib. Orang yang mengabaikan sunat lama kelamaan yang wajib dia mesti jatuh juga. Mesti jatuh. Kan? Katalah kalau kita kata solat jemaah, orang nak datang masjid sebelum azan atau masa azan dia dah prepare, dia datang masjid sembahyang dengan qabliyahnya, dengan orang yang tunggu qamat baru nak keluar rumah. Dia kata biasanya dannya untuk bila tu dia qamat lanjut sikit, dia kata. Kan biasanya sempat je, dia kata kan. Lama kelamaan dia mesti lama-lama akan ada, dia akan masbuk. Kan? Lepas tu dah kerja masbuk, lama-lama lepas jemaah. Kan lama-lama tak main masjid terus. Kan? Dia akan jadi macam itu. Kan? Sebab itu disuruh jaga. Kan? Dan kita tak boleh. Sebab tu ulama kata orang yang mutahawin bis sunat, orang yang mengambil ringan, mengambil remeh sunnah. Sunat memanglah kita kata tinggal tak salah, tak berdosa. Bukan tak salah, tak berdosa. Dia ada beza tu, tak salah dengan tak berdosa ada dua perkara yang tak sama. Kan? Macam makruh, buat tak berdosa. Tapi adakah dia tak salah bila dia buat benda makruh? Salah. Makruh adalah kesalahan. Kan? Jadi dia telah buat satu kesalahan dan dia bersalah kerana melakukan perkara makruh. Dan dia telah dibenci oleh Tuhan. Sebab makruh tu makna benci. Kan? Jadi walaupun Tuhan tak sampai ke tahap marah, tapi Tuhan tak suka. Takkan kita nak jadi orang yang Tuhan tak suka. Tu setengah orang Melayu dia konsep dia terbalik. Kan? Bagi dia, aku ni kalau Tuhan benci pun tak apa. Janji dengan Tuhan marah. Pasal apa? Dia kata aku makruh tak apa. Kan? Makruh tak berdosa. Jadi dia kira nak jadi orang hak Tuhan benci. Kan? Masalah juga tu. Kan? Benci lama-lama mesti akan jadi marah juga. Mesti dia akan terbuat juga perkara-perkara yang Tuhan marah. Kan? Jadi bila kita kata kita nak mengejar, nak mendapat Lailatul Qadar, dia bukanlah hanya pada malam tu. Dia mesti ada preparation daripada awal, daripada masuk Ramadan, bahkan daripada awal tahun. Kan? Kalau ni masjid-masjid bagus kan? Daripada awal tahun lagi dia dah ada calculation. Kan? Tak kira lah niat dia untuk collection ke apa tu, cerita lain lah. Tapi baguslah peringat orang kan. Berapa hari lagi nak Ramadan. Kan? Dan memang baguslah persediaan lah untuk sedekah. Pasal sedekah juga di antara elemen ibadat dalam Ramadan ni sedekah lah. Dan Nabi SAW masuk 10 malam Ramadan yang akhir, lagi laju lah sedekah dia. Kan? Lebih laju lagi. Jadi sebab 10 malam akhir tu Nabi semua benda dia lagi bertambah. Kan? Dia menunjukkan bahawa Ramadan ni dia special. Ibadat dia special. Ada ibadat hak bulan lain Nabi tak bagi kita buat, tapi bulan Ramadan boleh buat. Dalam luar Ramadan Nabi pernah jumpa satu sahabiah masuk rumah dia ada tali. Nabi tanya, tali apa ni? Dia berkata ni dia bergayut.
tahajud kau tak larang. Nabi tak bagi. Nabi kata jangan menyusahkan diri. Tapi dalam bulan Ramadan, di Masjid Nabawi tu kan, penuh tali-tali. Pasal sahabat dia ikat. Takut tak larat berdiri lama kan. Bukan kata tak duduk, tapi kalau duduk dah separuh pahala. Oh gila. Kan? Kalau orang yang mampu berdiri. Kan? Dia tak sakit lutut, tak ada apa kan, tapi dia boleh berdiri. Kan? Maksudnya, yalah dia menjaga pasal Ramadan tadi berdiri daripada pukul 3 sampai pukul 7. Boleh kan? Kan? Tiba-tiba main nak tarawih ketak lutut. Tak masuk akal lah. Kan? Tadi dia kerja office daripada pukul 8 sampai pukul 5 duk jalan rata apa semua. Kan? Jadi memanglah dia akan jadi depa takut pahala terkurang. Itu sahabat ikat. Tak ada salah. Bulan Ramadan boleh je. Nabi tak bagi kita khatam Quran kurang daripada 3 hari. Kan? Majoriti sahabat bulan-bulan lain depa khatam Quran 7 hari. Kan? Tapi masuk bulan Ramadan, Jibril alaihissalam sendiri, tahun Nabi nak wafat, Jibril turun tadarus dengan Nabi 2 kali satu malam. Kan? Berarti Imam Syafi'i khatam 2 kali. Kan? Pasal dah Jibril tadarus dengan Nabi 2 kali satu malam. Tahun Nabi nak wafat tu. Kan? Menunjukkan bahawa Quran tu dibenarkan lebih. Kan? Macam malam lain pada Ramadan, tak, ulama tak pulun macam tu. Kan? Tapi pasal Ramadan tu dia ada keistimewaan ibadat-ibadat dia. Dan istimewanya bila Tuhan jadikan Lailatul Qadar itu khairun min alf syahr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan orang yang dapat Lailatul Qadar, janganlah pula kita ni tahun lepas dapat dah Lailatul Qadar. Tak jadi. Nikmat fadilat Tuhan kita tak boleh bercukup. Kan? Sebab tu ibadat dia perlukan raghaban wa rahaba. Yad'unana raghaban wa rahaba. Beribadat kepada kami Tuhan kata dalam keadaan penuh gemar, raghaban wa rahaba, penuh gerun. Kan? Dia kena ada tamak. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Takut dan tamak. Ibadat kena tamak. Dunia tak boleh tamak. Kan? Fadilat Tuhan kita kena tamak. Kan? Sebab tu dalam hadis dalam Sahih Bukhari, bila Allah Ta'ala sembuhkan Nabi Ayub alaihissalam, Tuhan dah kembalikan kepada dia harta dia, kesihatan dia, keluarga dia. Tengah-tengah dia duduk mandi tu, turun belalang mah. Tuhan hantar belalang mah. Dia nampak belalang mah tu, dia pilihan cukup belalang mah. Tuhan tanya, Ayub tak cukup lagi kah? Ha, Tuhan nak uji dia. Siapa dia pilihan belalang mah tu? Kan? Tuhan dah bagi macam-macam. Kan? Nabi Ayub kata, bukan tak cukup ya Allah, tapi fadilat engkau takkan boleh dipuaskan. Pasal confirm lah Nabi Ayub faham lah belalang mah ni bukan awak dalam dia ni memang ada belalang mah kah? Tak ada. Memang Tuhan cipta special waktu tu turun mai kat dia. Fadilat daripada Tuhan. Kan? Dia kata la ghina an fadilatik, tapi fadilat kurniamu tak ada cukup ya Allah. Tak ada siapa boleh rasa cukup daripada fadilat Tuhan. Kan? Itu pengajaran kita kena faham. Kita tak boleh rasa cukup dengan fadilat dan ganjaran Tuhan sebab kita tak tahu yang nak bawa kita masuk syurga tu amalan kita hak mana. Kita pun tak tahu. Nah. Lepas tu bila Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala wafat, betul orang mimpi jumpa dia. Orang tanya macam mana Junaid? Ya. Dia kata semua istilah-istilah hak kami duk cakap, duk ngajak dalam kelas tu tak ada faedah. Dia kata yang menyelamatkan kami dari syurga ni, kami dapat kedudukan ni ialah itulah beberapa rakaat yang kami rokok pada waktu malam. Ibadat yang mana kita tak tahu. Kan, jangan ingat oh dia ni alim ulama mengajak kitab besar-besar. Belum tentu itu yang nak bawa dia masuk syurga. Boleh jadi ada sehari dua hak dia puasa sunat tu yang akan bagi dia masuk syurga. Pasal hak tu hak dia lagi ikhlas. Kan? Boleh jadi daripada banyak-banyak kelas dia mengajar tu, mungkin ada satu tazkirah hujung-hujung hak tak berapa minit dia bagi tu yang menjadi pahala dia, yang menyebabkan dia dapat rahmat Tuhan. Kita pun tak tahu. Kan? Jadi kita tak tahu mana satu
Kita duduk semayang daripada kita kecil, semayang 5 waktu. Kita pun tak tahu semayang mana hak nak jadi punca Tuhan redha dan masuk kita dalam syurga. Itu Nabi kata, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu pandang remeh mana-mana perkara ma'ruf. Ma'ruf ni bagi orang mukmin, macam mana dia, bagi dia tidak ada dosa yang kecil, tidak ada ma'ruf yang kecil. Orang mukmin, macam kita kata, orang selalu sebut orang mukmin, bagi dia dosa tak ada dosa kecil pada nisbah diri dia. Semua dosa adalah besar. Bagi perasaan hidup dia lah, buat dosa apa pun dia rasa besar. Macam tu juga orang mukmin dengan ma'ruf. Tak ada bagi dia ma'ruf yang kecil. Tak ada benda yang dia rasa remeh dia boleh tinggal. Tak ada istilah dalam hidup dia yang ni sunat saja, yang ni makruh tak apa. Tak ada dalam istilah orang mukmin, orang salih, orang yang nak dapat ganjaran daripada Tuhan. Tak ada istilah-istilah macam ni dalam kamus hidup dia. Semua benda dia ambil berat. Kerana setiap ibadat datang daripada Allah Ta'ala, sebab dia melihat daripada arah siapa dan kepada siapa ditujukan. Jadi kita tak boleh nak dapat Lailatul Qadar dalam keadaan kita ada perasaan meremehkan apa-apa ibadat. Itu akan menyebabkan lemah azam kita, kurang tamak kita kepada nikmat Allah Ta'ala. Dan tak boleh kita hanya target sekat tu je. Dia kata tak apalah, tahun lepas dapat Lailatul Qadar dah, tahun lepas dah full dah qiyam Ramadan, tahun ni tak apalah, ponting-ponting sikit. Tak jadi gitu kan. Tahun lepas dah iktikaf dah, dia kata tahun ni dia buat selang-seli pula kan. Tahun ni iktikaf, tahun depan tak apalah, tak iktikaf lah. Tahun ni tarawih, tahun depan tak tarawih. Kena tahun dah tak tarawih tu mati. Kan dah rugi kan. Jadi maknanya kita tak tahu pahala-pahala yang nak akan support kita jadi kita punya penyelamat di akhirat. Jadi mesti kita ada satu keazaman. Minda kita mestilah minda ahlul ibadah. Pemikiran, vision kita ni vision al-ubbad. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Kita nak jadi golongan itu. Kita duk minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat yang dimaksudkan di sini bukan yang nikmat harta dunia, iaitulah golongan yang disebut bersama dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini yang kita nak bersama dengan mereka. Nak bersama dengan mereka macam mana? Maknanya nak jadi macam mereka lah. Inilah martabat kesempurnaan manusia. Manusia yang paling sempurna ialah an-nabiyyin. Yang ni kita tak boleh jadi nabi. Nabi kita ibadat macam mana pun tak boleh pergi kan. Hak paling kita boleh pergi ialah siddiqin. Itu ulama faedahkan. Ulama yang berpandangan, segelintir ulama dia kata ada wanita yang jadi nabi walaupun tak ada rasul. Rasul ijma' tidak ada rasul perempuan. Cuma ada khilaf pada nabi. Ada tak nabi perempuan? Kan? Pasal Nabi kata qad kamula minar rijali kathir. Orang lelaki ramai dah yang sempurna. Tapi perempuan yang sempurna ialah Nabi sebut di antaranya Maryam dan ibu Nabi Musa. Nabi kata ni nabi lah. Pasal apa? Sempurna ni maksud dia martabatnya lah. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Jadi orang lelaki ramai jadi nabi. Kan? Siddiqin pun ramai, syuhada, salihin. Kan? Tapi bila Nabi kata perempuan tu sempurna, dia menyempurnakan peringkat ini. Jadi peringkat tinggi Nabi lah. Tapi kalau tu dhaif pasal Al-Quran dah sebut sendiri Maryam tu siddiqah. Jadi maknanya kesempurnaan wanita itu dia daripada martabat siddiqin. Dan wanita tak ramai juga, dan orang lelaki pun tak ramai yang sampai siddiqin. Kan? Abu Bakar As-Siddiq yang kita kenal dengan anak dia Aisyah radhiyallahu anha, nak jadi siddiqin pun susah. Kan? Kita ni kok mana pun mesti nak ada perasaan, nak kena ada sikit ragu. Kan? Siddiqin ni tak payah ragu. Dia kena percaya, yakin 100% at first. Ketika dia dengar tu dia percaya terus. Dia tak boleh dah ada rasa nak siasat dulu,
nak tengok dulu. Tak boleh ada, tak boleh ada rasa. Bukannya dia nak tengok dulu, tak. Perasaan tu. Macam Abu Bakar kan, pasal apa dia sedekah? Pasal dia, bila Nabi habaq ke dia, aku Rasulullah, betul lah aku Rasulullah. Dia tak ada doubt. Macam kita kata, macam mana mereka percaya dekat Muhammad sebelum dia jadi Nabi, macam tu lah Abu Bakar tak berubah state tu. Kan? Orang lain Nabi kata semua ada taraddud. Abu Bakar tak ada taraddud. Kan? Jadi nak jadi macam itu, payah, sukar. Kan? Sangat-sangatlah sukar. Kan? Macam Aisyah radhiyallahu anha bila jadi qissatul ifk. Kan? Dia tak pernah dia goyang kata Allah Taala akan bebaskan dia daripada tuduhan. Dia sentiasa yakin. Kan? Dia tak pernah goyang. Cuma Aisyah kata, aku duk bajet Nabi dapat mimpi macam tu je lah. Aku tak sangka nak turun satu surah. Kan? Punya Tuhan nak jaga maruah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, maruah Nabi dia. Kan? Tuhan bukan sekadar tunjuk mimpi ke apa tak. Tuhan turun surah yang akan dibaca sampai hari kiamat. Kan? Dari mana kata itu martabat siddiqin. Nak jadi syuhada. Syuhada pun berat juga. Kan? Macam jadi syuhada, nak doa Qur'an azilah pun malas lah. Kan? Perang jihad ni dia dengan dua lah. Sama ada kita pergi hantar badan kita masuk dalam medan jihad, atau dengan doa. Kan? Jadi kita berperang lah. Kita sekarang ni tengah berperang lah kan. Kita, orang Yahudi duk serang kita, macam-macam orang duk serang kita, sentiasa berperang. Kan? Doa kunut lepas 40 hari pun tak mau, tak larat lah. Kan? Jadi macam mana nak jadi syuhada? Kan? Payahlah nak jadi syuhada, payah. Kan? Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kan? Kita kadang-kadang tengok kelas, kelas ni awal sangatlah buat kelas. Kan? Kan? Kalau buat lewat kita kata lewat sangat pula. Macam itulah. Kan? Jadi macam kita nak jadi syuhada. Kan? Pun payah tu, berat jadi syuhada tu. Bukannya senang. Tinggal salihin lah. Tapi nak jadi salihin pun mesti ada sacrifice. Mesti ada pengorbanan. Dia tak jalan mudah. Sebab Tuhan dah jadikan jalan menuju syurga tak senang. Bila Tuhan cipta je syurga, Tuhan kata dekat Jibril, pergi tengok syurga Jibril, aku cipta syurga. Jibril balik mai habaq, ya Allah, tak ada siapa yang dengar pasal syurga, melainkan semua nak masuk belaka. Kan? Tuhan hampakkan kesusahan dan kepayahan dan rintangan. Tuhan kata, Jibril pergi tengok dah sekali macam mana syurga. Jibril balik mai, dia kata, ya Allah, kalau macam ni aku takut tak ada siapa masuk. Kan? Tuhan buat neraka, dia kata Jibril pergi tengok neraka. Aku buat neraka. Jibril pergi tengok neraka, dia kata, ya Allah, mana ada orang nak masuk, dengar pun dah takut. Kan? Lepas tu Tuhan hamparkan neraka dengan segala kelazatan dan syahwat. Tuhan kata, pergi tengok Jibril lagi sekali neraka macam mana. Dia kata, ya Allah, aku takut kalau macam ni punya neraka, semua pakat masuk. Kan? Pasal apa? Tarikan dia cukup kuat. Kan? Kita nak masuk syurga memang susah. Nak masuk neraka bukan susah, senang saja. Kan? Satu perkataan, satu isyarat mulut, satu jelingan mata. Tuhan kata wailul likulli humazatil lumazah. Kan? Jeling orang dengan cara yang tak patut. Cukup kan? Tuhan kata wail, lembah dalam neraka. Kan? Bukan susah pun. Kan? Tak berkenan kat orang tu. Mesti orang tu tahu aku memang tak berkenan kat dia. Bila orang tu lalu ya, buat muka cebek. Kan? Kita rasa tak ada apa, tapi Tuhan kata wail. Kan? Kita rasa macam tak ada apa, tapi Tuhan kata wailul likulli humazatil lumazah. Kan? Dia rasa lekeh orang yang tak standard dengan dia. Bila orang susah main, jeleng mata gitu je. Tak suka. Pasal apa? Apa nama dia ingat dia kaya, dia akan kekal selama-lamanya. Kita tak perasan. Masuk neraka cukup senang. Tapi nak masuk syurga cukup payah. Kena korbankan segala macam kenikmatan, kelazatan. Tuhan kata tatajafa junubuhum
'anil madaji'. Dia menjauhkan, merenggangkan. Kan? Tuhan kata inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah. Depa ni suka hak segera. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan depa tinggalkan hari yang sangat berat di belakang mereka. Nah. Jadi, yalah, bukan senang nak tidur empuk-empuk tengah sedap-sedap tidak. Lepas tu nak bangkit sembahyang berdiri lama-lama terpecah. Kan? Selama ni malam-malam dia boleh pergi jalan shopping mall sana sini apa semua. Boleh makan sedap-sedap. Kan? Dah lah puasa tak makan sehari. Lepas tu lagi nak buka puasa lagi. Ni saya kalau makan lebih kan tak larat nak tarawih pula. Kan? Makan pun pedo-pedo je. Kan? Dah lah tak makan sehari. Lepas tu lagi bukan tak boleh makan banyak-banyak lah. Lepas tarawih tu tidur lah. Lagi bangkit sok tak lalu makan. Bukan nak boleh makan sedap. Taklah kalau ada orang sok kambing golek kan. Ada juga. Kan? Habis nak kata kena ada pengorbanan. Korban. Kan? Tak boleh lah kita nak ibadat kita rasa masuk syurga macam tu lah. Tak apa lah tu qadar dapat. Walaupun ibadat ni dari seginya Tuhan dah bagi banyak keringanan kepada kita. Yang berat tu apa? Kita nak lawan hawa nafsu kita. Dari sudut Tuhan Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bagi macam-macam kemudahan untuk kita dapat fadilat dia. Kan? Nak dapat Lailatul Qadar bukan ada syarat. Kau nak kena nampak pokok sujud ayat beku. Tak ada. Kan? Kalaupun sungguh berlaku kejadian tu, kan? Itu bukan syarat untuk dapat Lailatul Qadar. Siapa tak nampak benda tu, tak dapat Lailatul Qadar. Dah. Kan? Akhir sekali dia tak sembahyang, dia tunggu tak ada ayat. Dia tunggu ayat tu buku baru nak pergi sembahyang. Kacau. Kan? Tak ada ajaran Nabi macam tu. Kan? Dia pergi cari pokok sujud, tak ada. Kan? Yang ada ialah sembahyang. Dan Tuhan kata malam Lailatul Qadar. Malam tu start bila? Maghrib lah, termelam matahari malam lah. Tak lagi 7.24 malam lah. Kan? Bukan nak tunggu lama lah. Jadi sebab tu ulama kata Lailatul Qadar tu start dengan maghrib lah. Kalau sembahyang maghrib berjemaah, tu dia dapat lah. Kan? Lepas tu sembahyang isyak berjemaah. Sembahyang isyak berjemaah, pahala dah separuh malam. Ya. Separuh malam qiyam pahala dia. Lepas tu dia sembahyang tarawih. Lepas tu kalau pagi esok dia sembahyang subuh berjemaah pula, dapat satu malam full lagi. Lepas tu ulama kata siapa yang sembahyang isyak berjemaah, sembahyang tarawih, sembahyang subuh jemaah, boleh jamin dah kata dia dapat Lailatul Qadar. Kalau dia tak tinggal 3 benda ni 10 malam akhir, memang Lailatul Qadar dalam tangan lah. Kan? Tu dari sudut benda tu tak susah mana. Tapi nak buat tu payah. Kerana kalau kita tak lawan nafsu kita, syahwat kita daripada Ramadan awal, daripada awal tahun lagi kita tak lawan syahwat tu, kita tak ada preparedness, kita tak ada persediaan. Kita tak prepare kita punya mental, kita punya jiwa. Payahlah. Kan? Jadi sukar. Dia akan jadi sukar. Walaupun Tuhan dah mudahkan, cukup mudah. Tak susah mana lah. Tapi kalau kita sendiri tak boleh nak lawan syahwat kita, dia akan jadi paling payah, paling sukar. Kan? Bahkan boleh kata mustahil. Kan? Tu orang yang buat kira-kira, dia kata mana boleh khatam Quran satu malam 2 kali. Abang kerja kalau kira matematik hang punya kehidupan manusia ni, ya, kata khatam Quran satu malam 2 kali. 30 tahun sekali khatam belum tentu boleh. Kan? Belum tentu. Kan? Kalau kita tambah logik kita kan, kerja pukul 8 sampai pukul 5. Kan? Bila hanya baca Quran je. Lepas tu kalau kita terbayang baca Quran tu mesti dengan duduk atas sejadah yang empuknya, dengan papan rehal hak mahalnya, dengan kayu penunjuk ada terukir namanya. Kan? Lepas tu mushaf tu pula hak baldunya. Kan? Lepas tu hak warna-warninya. Kalau macam tu punya preparation, barulah kira baca Quran. Payah lah. Kan? Quran ni Tuhan jadikan mudah.
Kan, bukannya nak kena ada satu ritual khas nak baca Quran, kena duduk tempat tertentu. Kan, Nabi baca Quran sambil baring atas paha bini dia aja. Kan? Sahabat baca Quran. Kata Ibn Abbas kata, apa yang menghalang seseorang kamu dia balik daripada kedai, balik daripada pasar, masuk rumah sambil duduk baring-baring, dia baca 1-2 ayat Quran? Tak ada suka. Kan? Dan kalau orang yang pergi kerja pakai kenderaan awam, naik LRT, MRT, memang banyak masalah baca Quran kan? Kan? Memang boleh sangat. Kalau naik bas boleh sangat. Kan? Ramadan balik kampung naik bas, naik kereta api, atas kereta api memang selesa untuk baca Quran. Kan? Bas pun boleh baca Quran, tak ada masalah. Kan? Tapi itulah, tambah-tambah lah ni mushaf apa dalam laptop, dalam apa telefon dengan iPad macam ni kan. Majoriti ulama mushaf ni tak payah ambil wudu. Kan? Pasal dia tak bersentuh langsung dengan kita. Lebih mudah walaupun kita tak habis Quran. Kan? Jadi Quran tu bukan susah nak baca. Kan? Tapi yang susah tu ialah kehendak kita. Sama lah Lailatul Qadar pun tak susah. Dia bukan benda yang susah. Nak dapat Lailatul Qadar tu bukan susah pada zatnya. Yang menjadikan dia susah adalah syahwat kita yang kita nak lawan. Keazaman kita nak mendapatkan ganjaran Allah Ta'ala. Kalau kita ada satu gambaran yang betul tentang ganjaran Tuhan, kita memang gemar betul kepada kurniaan Allah Ta'ala, memang kita akan pulun sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sendiri kurniaan Tuhan tu kita macam gitu-gitu je, kan, tak berapa nak gemar, dan lebih kepada habuan duniawi. Kan, dia lebih mengejar untung niaga dia di bulan Ramadan untuk dapat duit daripada pahala. Macam mana dia nak bersemangat nak qiyam Ramadan, qiyam Lailatul Qadar? Nabi kata, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Syarat dia mesti imanan wa ihtisab. Sama juga macam puasa. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan. Memang dia yakin sungguh dengan pahala yang Tuhan janji. Wa ihtisaban, dan penuh mengharap. Dia korban segala macam-macam benda demi dia nak mengejar pahala itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosa yang terdahulu. Nah, kita bulan Ramadan, lepas tu lepas Ramadan masuk Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, banyak ibadat-ibadat yang akan menghapuskan dosa-dosa terdahulu. Kita jangan biar dosa ni berkumpul. Kan? Kita jangan sampai macam kita kata memori kan, telefon sampai penuh, sampai jam telefon. Jangan macam tu. Kan? Delete lah. Kan? Kalau kita pasang CCTV pun kan, dia memory card tu beberapa hari sekali dia akan auto delete, dia tambah rakam hak baru pula. Kan? Kalau tidak jam lah. Kan? Tapi kita jangan ingat buku catatan malaikat macam memori CCTV tu, dia tak jam. Kalau hang nak buat dosa, tak ada masalah, malaikat boleh tulis lah sampai bila pun. Bukan nanti malaikat kata, tak cukup buku lah, tulis betul. Tak ada. Tak ada. Kan, buku malaikat takkan habisnya. Kan? Tuhan tak ada heran. Hang buat dosa, tulis lah. Kan? Bukan kata, malaikat kata, ya Allah, ni buku dia dah penuh dah, tak payah tulis dah kot. Dah. Macam tu juga dengan ibadat. Amal kebaikan, pahala pun sama. Kita jangan, kata Nabi kata, wallahu la yamallu hatta tamallu. Tuhan takkan jemu bagi pahala. Yang nak jemu tu hampa yang ibadat jadi jemu. Nabi kata. Tu yang kita nak kena lawan. Rasa jemu kita tu yang kita nak kena lawan. Bila Nabi pesan jangan apa berlebih-lebihan sangat dalam buat benda-benda ibadat. Bukan makna kita tak pulun. Tapi jangan sampai ke tahap menyeksa diri. Lepas tu kita ibadat ni kena smart. Jadi kita ada Tuhan bagi package-package yang menguntungkan. Kita kalau nak beli apa-apa pandai cari package yang menguntungkan. Nak pergi haji pun cari package kan. Apa Zamrud ke apa ke. Kan? Supaya selesa dia kata kan, menguntungkan. Kan? Nak beli package internet pun orang cari package yang menguntungkan. Kan?
Tapi bila main tak ibadat, kita tak pandai merebut peluang offer-offer yang ada. Dia kira duk tengok offer Ramadan raya je. Hak pasar raya bagi. Kan? Ni hak Tuhan bagi. Tak tengok, tak kelih tengok langsung. Macam-macam tawaran hebat ada dalam bulan Ramadan ni. Tengok. Tuhan bagi tawaran dalam Ramadan. Syaitan juga ada tawaran dia. Tak? Walaupun dia kena rantai, tapi dia pun dah buat, dia ada ejen dia yang tak kena rantai. Kan? Ejen ni pun dia pun bulan Ramadan dia bagi diskaun lah, pasal bos tak ada. Kan? Jadi dia nak kerja seorang, dia kena nak kena menarik minat orang lah, nak main kepada dia. Kan? Dia pun bagilah diskaun, kan? Malam 10 malam akhir, harga runtuh 90%. Kan? Kau betul beliak mata, kan? Malam 10 akhir tu. Lagi lah, malam raya lagi lah. Kan? Malam raya lagi murah. Kan? Dia pun malam raya kita shopping sekan lah. Kan? Padahal malam raya tu malam ganjaran. Kan? Masih lagi kita kena hidupkan malam raya. Kan? Dengan takbir apa semua. Raya dah start dah malam tu. Bukannya pagi esok baru nak raya. Malam raya tu raya lah. Kan? Tapi orang Melayu tak tahu lah. Mentaliti lain sikit. Kalau kita raya di macam di Saudi, kan? Lepas masuk maghrib, lepas maghrib tu budak-budak pakat pergi cari lah, puak dia pun pakat pergi salam. Kan? Selamat-selamat raya. Jadi kita rasa suasana raya tu malam tu rasa raya dah. Kan? Jadi kita pun tahu, raya ni malam ni raya dah lah. Kan? Itu bukan nak boleh malam raya kan boleh tidak. Tidak pakai hang sembahyang raya dekat jalan dekat tempat bas turun. Kan? Pukul 3 pagi kena pergi dah je Nawawi. Kan? Sebab tu depa tak boleh tunggu lama dah sembahyang. Kalau pergi sembahyang subuh pakai takdan dengan raya. Confirm lah tak kalau siapa subuh orang nak pergi masjid memang tak sembahyang raya lah. Kan? Tak ada tempat lah. Kan? Jadi rasalah raya tu rasalah raya tu ibadah. Bukanlah raya tu hanya just pakai baju, masak rendang, lemang itu aja. Kan? Memanglah Nabi kata raya tu hari makan dan minum, bukan makna makan untuk memantak. Bukan. Maknanya boleh jangan puasa, tu je maksud dia. Simple je. Janganlah menyukarkan makna hadis tu. Kan? Tapi ini kefahaman kita terhadap apa yang jadi lepas Lailatul Qadar. Penting juga. Sebab kita kata berkat. Berkat ni bila nampak? Lepas. Berkat ni apa yang lepas tu. Kan? Kalau kita kata makanan ni ada berkat, apa maksudnya? Bila makan kenyang. Itu maksud makanan tu berkat. Dia mengenyangkan kita, mencukupkan kita, so kita tak rasa lapar, tak ada lah rasa nak makan. Jadi kita makan sekali tu cukup, tu kita boleh buat ibadah. Itu makna berkat. Kan? Lepas tu kalau kita kata Ramadan ni berkat, bila kita nak tahu Ramadan tu berkat pada kita? Malam raya tu lah nak tahu berkat tu berkat. Kalau malam raya tu dia duduk sembahyang witir lagi, tahajud lagi, berkat dah tu. Kan? Tapi kalau dia pun babai tarawih, babai witir, kan? Malam raya tu dengan witir-witir pun dia babai sekali. Kan? Witir kata, "Hai, babai apa aku tak pergi mana, aku duduk sini." Kan? Yang balik tu tarawih saja. Kan? Qiyamul Lail pun kata, "Dah duduk babai apa aku duduk ada sini, tak pergi mana." Kan? Malam ni Tuhan turun macam biasa, tak ada beza. Bukan kata malam raya tu Tuhan tak turun lah. Dah. 1/3 malam akhir Tuhan turun macam biasa. Kan? Tuhan tanya soalan yang sama. Hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min da'in fa'ujibalah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, hal min ta'ibin fa'atuba alaih. Tuhan dia cari sama tu juga. Tuhan yang sama, bukan tukar Tuhan. Kan? Bukannya kata ada perbezaan dari sudut ibadat. Cuma nak kena bulan lebih lah. Tak ada lah keringanan. Tarawih kalau bulan Ramadan, Qiyamul Lail kita boleh suruh tu imam tolong baca kita. Kan? Jadi bila lepas malam raya tu tak boleh kena baca sendiri lah. Kan? Dan Qiyamul Lail Nabi sebut bukannya kita nak kena baca banyak-banyak surah juga. 10 ayat, paling kurang 10 ayat. Kan? Betul. Setengah tempat dia sembahyang tarawih kan dia baca 2 muka surat kan.
8 rakaat baca 2 ayat. Dapat dah 10 ayat. Okey lah tu, tak termasuk dalam kalangan yang lalai. At least, kan? Janganlah jadi malam Ramadan pun dia lalai kan. Kan? Kalau satu orang dia tak ada lah nak tahajud banyak sangat, dia kata tak larat tahajud banyak sangat. Lepas sembahyang Isyak tu, sembahyang witir 1 rakaat, baca Sabbihisma rabbikal a'la. Dah tak termasuk dalam golongan lalai dah. Kan? Sabbihisma rabbikal lebih dah 10 ayat, 20 ayat dah. Kan? Jadi bukannya susah nak ibadat dengan Tuhan, tak susah. Ibadat ni tak susah pada zatnya. Yang jadi susah tu ialah kita punya gambaran kita tentang satu perkara. Kita punya world view kita. Apa yang kita nak? Ada kita nak akhirat ke? Nak dunia ke? Kan? Sejauh mana kita menghayati ganjaran Tuhan? Adakah kita ni orang yang raghaban wa rahaba? Wa kanu lana khashi'in? Adakah kita mencukupi sifat ini? Begitu gemar dengan ganjaran Tuhan, begitu gerun dengan seksa Tuhan, begitu khusyuk taat dengan perintah Tuhan. Kalau kita ada 3 ciri-ciri ni, kita akan ibadat dengan sungguh-sungguh. Kan? Bukan saja takut, gerun, gentar, gementar dengan Tuhan. Kan? Gentar, gerun ni tak mesti kena buat salah. Walaupun kita tak buat apa, tapi sebab dia adalah raja yang hebat, kita rasa gemuruh. Kan? Kita boleh rasa gemuruh dengan menteri, dengan YB, padahal itu kita undi. Kan? Patutnya dia lah gemuruh dengan kita. Kan? Tadi YB nak main kelang kabut. Kan? Patutnya kalau YB nak main, tak ada buat apa, biar dia tengok. Dia yang kena bagi, pasal apa pula kita nak kena siap. Kan? YB nak main, kita kena pergi turak jalan. Dah. Pasal apa pula? Dia yang kena turak jalan tu. Biar dia main tengok jalan depan. Kan? Tak kena gaya. Tapi dengan Tuhan tak ada rasa gemuruh, tak ada. Kan? Dia rasa relax. Aku tak ada dosa. Pasal gila. Dah lah kita ni memang tak lepas pada dosa. Takut pun tak ada, gemuruh pun tak ada. Masalah. Kan? Sedangkan Tuhan kata nabi-nabi beribadat kepada Tuhan dengan penuh rasa gemar, gemuruh, gentar dan khusyuk. Ya. Jadi kalau kita nak dapatkan Lailatul Qadar, kita kena ibadat macam tu. Ya. Kalau kita ibadat macam itu, walaupun ibadat tu nampak sikit, walaupun dia sempat sembahyang Isyak aja malam tu, terawih maghrib, Isyak, lepas tu terlena. Kan? Insya-Allah taala. Kan? Walaupun dia sempat baca surah Al-Mulk yang malam tu, sempat baca Amanah Rasul je. Kan? Tak ada baca Quran banyak pun. Maksudnya Nabi kata, siapa baca Amanah Rasul, kafatah. 2 ayat ni cukup untuk malam tu. Maknanya kalau dia tertidur, terlepas qiyamul lail, 2 ayat yang dia baca tu akan mencukupkan qiyamul lail dia. Jadi kita kena ambil langkah precaution lah, berhati-hati. Kan? Betul tak? Ibadat tak susah, simple aja. Pasal nak dapat Lailatul Qadar, bukan ada ibadat baru yang Tuhan suruh buat, tak ada. Ibadat sama macam ibadat setiap malam. Dia bukan ada solat khusus sunat Lailatul Qadar pula, tak ada. Kan? Ada setengah orang dia tak faham kan. Dia kata kalau dah malam ni special, takkan tak ada ibadat khusus. Tak mesti. Tuhan nak bagi pahala lebih je. Ibadat macam biasalah. Kan? Bukan mesti kena ada ibadat special khusus, tak ada. Macam malam Jumaat lah. Kan? Bukannya nak ada solat khusus malam Jumaat, tak ada. Kan? Sembahyang raya memang ada sembahyang khusus. Kan? Tapi bila dah Tuhan bagi ibadat khusus, raya dia tak rasa macam ibadat pula. Kan? Masalah pula tu. Kan? Jadi bukan kita nak kena tambah-tambah ibadat tak. Ibadat macam biasa, macam setiap malam yang sama. Macam orang berbincang di 10 Syaban kan. Di 10 Syaban memang kalau kata hadis dia sabit pun fadilat, bukannya kita boleh tambah ibadat baru. Sabitnya fadilat bukan alasan, bukannya green light untuk kita pergi tambah ibadat yang tak ada dasarnya. Oh ni pasal Lailatul Qadar ni istimewa, so kita ada sembahyang khusus pula lepas tarawih. Sembahyang Lailatul Qadar. Tak ada. Ni ada surah khusus baca Lailatul Qadar. Tak ada. Kan? Dia ibadat sama saja, macam daripada awal Ramadan sampai habis Ramadan, macam sepanjang tahunnya ibadat. Cuma Tuhan bagi ganjaran. Bukan semua orang nak boleh qiyamul lail tiap malam sepanjang tahun. Tuhan bagi keringanan, kemudahan kepada kita. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita akan diberikan ganjaran daripada Allah Ta'ala, dan kita berdoa, banyakkan berdoa
Kan Nabi ajak dalam hadis yang masyhur, Nabi ajak Aisyah radhiyallahu anha untuk baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan al-afu daripada Allah Taala ini sangat besar kalau kita dapat. Kan? Dan kita berdoa, banyakkan berdoa, banyakkan tilawah al-Quran, banyakkan zikrullah, banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadat-ibadat yang simple macam itu kita janganlah lepaskan peluang. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita dan berkati kita dan pertemuan kita dengan Lailatul Qadar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.